Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Zamri dan rakan-rakan. Saya Nur Syamimi binti Syamsuddin, bernombor kad matrik A168794. Pada hari ini, kumpulan saya ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu pengajaran tulisan Jawi dalam pendidikan dan masyarakat. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya iaitu Nama saya Nur Umairah binti Halim, A168280. Saya Nur Alia Tira binti Muhammad Jupri, A168295. Saya Selvantari anak perempuan Syazan, bernombor matrik A175549. Nama saya Suguneswaran Puspanathan yang bernombor matrik A168372. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan tajuk pengenalan. Untuk bahagian pengenalan ini, sesebuah tulisan terhasil apabila masyarakat yang menuturkan sesuatu bahasa itu dan menjadikannya lambing tertentu ataupun simbol visual yang saling difahami antara mereka untuk dalam satu kelompok mereka lah. Sesebuah bahasa itu mempunyai tulisannya yang tersendiri, namun berbeza untuk tulisan Jawi. Sebab tulisan Jawi itu dia merupakan satu bentuk ortografi yang menggunakan abjad-abjad yang diadaptasi dari huruf Arab melalui proses asimilasi dengan bahasa Melayu. Tulisan Jawi juga salah satu abjad yang paling awal digunakan sebagai medium penulisan bagi bahasa Melayu. Belajar Jawi, sebab dengan belajar Jawi, pelajar dibekalkan dengan kemahiran menulis, menyebut, membaca huruf-huruf Jawi, suku kata penulisan dan teks Jawi. Menurut saya, tulisan Jawi ini bukan hanya untuk pelajar Islam saja, bukan untuk belajar di sekolah beragama Islam saja, tetapi sekolah warna kulit juga boleh mengamalkan sistem tulisan Jawi ini di sekolah mereka. Sebab hal ini akan bagi pelajar berbangsa lain berpeluang untuk mempelajari tulisan Jawi. Dia akan menjadi satu kelebihan kepada mereka. Bagi piataan masalah pula, terdapat 3 piataan masalah di dalam kajian kami, iaitu yang pertama, terdapat segelintir mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia yang kurang pengetahuan dan ada juga di antara mereka yang tiada langsung pengetahuan tentang konsep tulisan Jawi. Yang kedua pula ialah di antara mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia ada di kalangan mereka yang kami tidak tahu adakah mereka setuju ataupun tidak setuju jika amalan pengajaran Jawi ini di dalam pendidikan dan masyarakat dilaksanakan. Untuk yang terakhir pula, untuk mengenal pasti langkah-langkah yang bersesuaian untuk mengukuhkan dan menaikkan semula tulisan Jawi di Malaysia. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian kami ini, iaitu yang pertama, ianya adalah untuk mengkaji kefahaman mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap konsep amalan pengajaran Jawi dalam pendidikan dan masyarakat. Yang kedua ialah untuk mengkaji pandangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia terhadap amalan pengajaran Jawi dalam pendidikan dan masyarakat. Dan yang terakhir ialah mengkaji langkah-langkah yang bersesuaian untuk mengukuhkan dan menaikkan semula tulisan Jawi di Malaysia. Beralih kepada metodologi kajian, terdapat 2 kaedah yang kami gunakan, iaitu yang pertama kaedah kuantitatif dan yang kedua kaedah kualitatif. Untuk kaedah kuantitatif, kami menggunakan kaedah tinjauan yang dijalankan melalui soal selidik yang diedarkan kepada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan jantina. Seramai 31 responden yang menjawab soal selidik ini secara sukarela. Daripada 31 responden, terdapat 23 mahasiswa wanita dan 8 mahasiswa lelaki. Untuk kaedah kualitatif pula, kami menggunakan kaedah temu bual yang dijalankan terhadap mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Seramai 2 informal telah dipilih untuk ditemu bual. Daripada 2 informan, terdapat 1 mahasiswa lelaki dan 1 mahasiswa wanita. Membentangkan dapatan kajian saya. Yang pertamanya adalah tentang profil demografi responden. Untuk pembentangan ni saya akan merujuk kepada kertas ni kerana terdapat banyak angka yang saya tidak boleh hafal. So yang pertamanya adalah profil demografi responden, di mana kita ada sebanyak 8 orang responden lelaki iaitu 25.8%
dan kita juga terdapat 23 orang responden perempuan iaitu 74.2% perempuan. Dan kategori umur untuk responden kita dibahagi kepada 3 iaitu bawah 20 tahun. Yang kedua adalah julat 21 hingga 23 tahun dan yang ketiga adalah julat 24 hingga 26 tahun. Dan kita hanya ada responden untuk dua kategori yang pertama iaitu untuk bawah 20 tahun kita ada seramai 2 orang responden dan selebihnya 29 orang adalah antara umur 21 hingga 23 tahun. Yang ketiga adalah etnik. Etnik untuk responden kita ada terdapat 2 sahaja iaitu etnik Melayu seramai 22 orang 71% dan etnik India adalah seramai 9 orang yang diwakili oleh 29%. Manakala untuk profil agama, kita terdapat 3 agama dalam responden ini. Agama yang paling banyak adalah agama Islam iaitu seramai 27 orang yang diwakili oleh 74.2%. Yang kedua adalah agama Kristian dan agama Hindu yang mempunyai masing-masing 4 orang dengan peratus 12.9%. Sekarang kita akan bincangkan tentang adakah pernah responden itu mempelajari subjek Jawi. Sebanyak 22 orang telah menjawab ya dan sebanyak 9 orang telah menjawab tidak. Ini menunjukkan bahawa semua orang yang beragama Islam telah mempelajari subjek Jawi dan selebihnya iaitu 9 orang yang bukan Islam tidak pernah mempelajari bahasa Jawi. Seterusnya adalah tentang dapatan kajian. Soalan yang ditujukan adalah saya telah letakkan 3 soalan yang telah ditujukan kepada responden. Yang pertama adalah adakah mereka faham dengan begitu jelas konsep pengajaran Jawi. Sebanyak 50% dan lebih telah menjawab bahawa mereka setuju dan sebanyak 20% menjawab bahawa mereka tidak setuju dan selebihnya iaitu 4 orang menyatakan bahawa mereka neutral tentang kefahaman mereka. Yang kedua adalah penguasaan Jawi yang tinggi dalam kalangan generasi muda bertujuan untuk mengangkat kembali martabat tulisan Jawi. Sebanyak 70% telah menyatakan setuju bagi option ini dan sebanyak 6.5% iaitu 2 orang telah menyatakan bahawa mereka sangat tidak setuju dengan item tersebut. Yang ketiga adalah pembelajaran Jawi untuk orang Islam sahaja. Sebanyak 80% responden telah menjawab mereka sangat tidak setuju dengan perkara tersebut dan terdapat seorang yang menjawab mereka setuju dengan pembelajaran Jawi adalah hanya untuk orang Islam sahaja. Dapatan kajian seterusnya pada objektif yang kedua iaitu pandangan mahasiswa terhadap pengajaran Jawi. Di setiap objektif kami menyediakan 3 soalan yang berbeza. Jadi kami akan memperolehi 3 keputusan yang berbeza. Okey, pada soalan yang pertama, kami mendapati bahawa 61.3% iaitu seramai 19 orang mahasiswa sangat tidak bersetuju bahawa pengajaran Jawi ini memberi kesan negatif dalam perkembangan akademik mereka. Seterusnya, kami mendapati bahawa 38.7% iaitu seramai 12 orang mahasiswa yang tidak pasti ataupun kurang pasti bahawa pengajaran Jawi ini adakah bersesuaian dengan pembelajaran masa kini. Hal ini kerana kami mendapati bahawa pengajaran Jawi ini tidak diterapkan pada peringkat universiti. Dan akhir sekali, kami mendapati bahawa 32.3% iaitu seramai 10 orang mahasiswa yang sangat bersetuju bahawa pengajaran Jawi ini adalah sesuatu yang penting dalam pendidikan dan masyarakat. Dapatan kajian seterusnya iaitu pada objektif terakhir, langkah pengajaran Jawi pada masa kini. Keputusan yang pertama, kami mendapati bahawa 32.3% iaitu seramai 10 orang mahasiswa memberi pandangan bahawa kaedah latih tudi adalah kaedah pengajaran Jawi yang terkenal disampaikan kepada masyarakat pada abad ini.
Yang kedua, kami mendapati bahawa 32.3% iaitu 10 orang mahasiswa bersetuju bahawa tadika adalah salah satu peringkat pendidikan yang sesuai bagi pembelajaran Jawi. Dan akhir sekali, kami mendapati bahawa 32.3% iaitu seramai 10 orang mahasiswa bersetuju untuk melaksanakan pengajaran Jawi pada peringkat IPT. Objektif kedua adalah pandangan terhadap amalan pengajaran Jawi. Responden bersetuju Jawi sangat penting dalam pendidikan dan masyarakat dan sesuai diadakan pada masa kini. Selain itu, mereka juga bersetuju bahawa pengajaran Jawi tidak akan memberi impak negatif kepada pelajar. Hasil temubuat dengan informan pertama adalah mengatakan dengan adanya pengajaran tulisan Jawi dalam pendidikan dan masyarakat, tulisan Jawi ini akan terus wujud dan digunakan oleh orang ramai. Memandangkan di Malaysia kini mempunyai pelbagai kaum dan agama dan masyarakat, jadi pengajaran Jawi dapat diketengahkan agar kaum lain dapat juga mempelajarinya. Informan 2 pula mengatakan amalan pengajaran Jawi di Malaysia secara pembelajaran informal ialah baik kerana ia dapat menambah lagi ilmu kita. Selain itu, dapat memudahkan kita mengkaji sejarah Melayu dan sebagainya dalam tulisan asal iaitu tulisan Jawi. Maklum balas ini boleh dikaitkan dengan konsep pelajaran informal yang bermaksud satu proses yang penting dan berterusan di mana kita mendapat kemahiran, sikap dan pengetahuan. Ia adalah langkah pengajaran Jawi masa kini. Kaedah yang dipilih oleh responden melalui soal CD adalah latitude B dan imla. Institusi pengajian tinggi awam atau institusi pengajian swasta boleh mengadakan kelas Jawi secara berkala. Bagi informan 1 dan informan 2, mereka setuju bahawa pengajaran Jawi boleh diadakan di universiti, sekolah, aliran agama dan sekolah aliran biasa. Hal ini demikian kerana pengajaran Jawi boleh dipelajari oleh kaum lain ataupun agama lain selain daripada agama Islam. Saya akan membentangkan cadangan untuk projek kami yang bertajuk Pengajaran Jawi dalam Pendidikan dan Masyarakat. Okey, yang pertama, aktiviti pembelajaran Jawi di peringkat sekolah yang lebih menarik. Hal ini demikian kerana pelajar zaman sekarang suka benda yang menarik seperti phone, tablet dan sebagainya. Oleh itu, sekolah perlu menyediakan aktiviti pembelajaran Jawi yang lebih menarik dapat menarik mereka untuk mempelajari Jawi dan memberi kefahaman 100% kepada mereka. Yang kedua ialah pengasihan kelas pendidikan Islam dan kelas pendidikan Jawi agar agama lain boleh sertai. Setelah pelajar agama selain daripada agama Islam, mereka menghadiri kelas agama mereka boleh menyertai kelas pendidikan Jawi mengikut keinginan dan kerelaan hati mereka. Hal ini dapat menyebarkan pengajaran Jawi kepada agama lain seperti Kristian, Buddha, Hindu. So, yang ketiga ialah ibu bapa perlu memotivasikan anak-anak bahawa Jawi ini tidak sukar. Okey. Setiap perkara yang kita belajar bukan semudah ABC. Oleh itu, ibu bapa perlu mendorong anak-anak dan menyokong setiap tindak tanduk anak-anak dalam belajar tulisan Jawi. Yang keempat, ibu bapa perlu pantau perkembangan anak-anak. Setelah mereka menghadiri kelas, membuat aktiviti yang seronok, jadi ibu bapa perlu sekali-sekala menguji kefahaman anak-anak mengenai pengajaran Jawi. Okey, untuk bahagian kesimpulan ini, tulisan Jawi perlu dipertahankan walaupun peredaran masa amat pantas pada masa kini. Dan juga sikap masyarakat yang menganggap tulisan Jawi adalah satu unsur keagamaan itu perlu dihapuskan sebab hal ini akan menjadi satu boundary ataupun satu halangan untuk belajar tulisan Jawi dengan lebih mendalam. Okay, for example, seorang kakak yang bernama V. Kamaladevi yang berbangsa India, dia mahir menulis dan membaca tulisan Jawi. So, ini menunjukkan dan yang sesiapa pun boleh belajar tulisan Jawi, bukan pelajar Islam saja. So, sikap masyarakat itu perlu dihapuskan ataupun perlu ditukarkan. Dan juga bahasa Jawi boleh dijadikan satu subjek yang dapat diajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Sebab sejak dari kecil awak belajar tulisan Jawi itu, dia akan menjadi satu kelebihan setelah awak menjadi besar. Okey. So, selain itu, usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi perlu dilakukan seiring dengan keperluan dan kewajaran kelangsungannya. Dan juga bukan sahaja pelajar yang memainkan peranan dalam mempelajari tulisan Jawi, tetapi
parents, cikgu-cikgu, lepas tu Kementerian Pendidikan pun perlu memainkan peranan dan ambil langkah yang drastik untuk hidupkan balik penggunaan tulisan Jawi dalam pendidikan. Sebab tulisan Jawi, mempelajari tulisan Jawi itu dia menjadi satu kelebihan. Okay, for example, kalau saya memang minat nak belajar tulisan Jawi, so saya perlu mengambil langkah yang lebih berkesan untuk mempelajari tulisan Jawi. Okay, so saya harap penggunaan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan ini perlu dimartabatkan lagi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.